Syukran ni antara salah seorang maula Nabi. Mungkin kita jarang kenal nama Syukran. Nama Syukran ni jarang orang nak kenal. Sebab Syukran ni antara salah seorang maula yang Allah bagi kelebihan pada dia. Antara kelebihan yang dia dapat di hujung-hujung usia kehidupan Rasulullah ialah dia antara 7 orang yang memandikan jenazah Rasulullah. Yang boleh mandikan jenazah Rasulullah dalam 7 orang hak mandi itu salah seorang Syukran. Yang mandikan jenazah Rasulullah siapa dia? Menantu dia, Ali bin Abi Talib. Yang kedua, pak saudara dia, Abbas bin Abdul Muttalib. 2 orang anak Abbas, 3 dengan 4, Fadl bin Abbas dengan Qusam bin Abbas. Itu 4 orang. Yang kelima, anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, tapi anak kepada anak angkat Nabi Usamah bin Zaid. Dan pembantu Nabi Maula yang dapat untuk apa kita kata join memandikan jenazah Rasulullah ni adalah Syukran. Asalnya 6 orang. Seorang menantu, seorang pak saudara, 2 orang sepupu Nabi, seorang anak kepada anak angkat Nabi, seorang maula Nabi. Tiba-tiba datang seorang sahabat Muhajirin, nama dia Aus bin Khali, daripada Bani Auf bin Khazraj. Dia kata, wahai Ali, aku juga sahabat Nabi, aku juga berhak untuk memandikan jenazah Nabi. Aku termasuk daripada golongan sahabat yang menyertai perang Badar. Dia minta dengan Ali kebenaran itu dan Ali membenarkan. Jadi tambah dengan Aus bin Khali, kita akan dapat lihat 7 orang ni lah yang bertanggungjawab memandikan jenazah Nabi. Ali menyandarkan tubuh Rasulullah pada dada dia. Abbas, anak dia, Fadl dengan Qusam, tukang membalik-balikkan tubuh Nabi. Bila nak cucu ayak tu balik kok ni, nak cucu ayak balik kok ni. 3 orang tu. 2 orang yang tukang cucu ayak, Usamah dengan Syukran tadi. Aus bin Khali membantu. Dan bukan setakat dia dapat kelebihan untuk berjasa dengan Rasulullah di akhir kehidupan Rasulullah setakat memandikan, tapi dia diberi peluang untuk turun ke liang lahat menyambut jasad Rasulullah sebelum persemadian terakhir. Apa yang dia letak? Salah satu tempat yang kita panggil macam sejadah, tempat Rasulullah selalu solat, yang dia sebut, demi Allah, sejadah ini tak akan digunakan lagi selepas pemergian kami. Maksudnya dia letak sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Itulah Syukran, seorang maula yang diberi kelebihan tu. Banyak maula Nabi ni, cuma kita jarang nak kenal. Antara lain Anasah. Anasah ni jarang orang sebut, ataupun gelaran dia Abu Masruh. Seorang yang dulu Nabi ambil dia ni di satu gunung yang paling tinggi di Hijaz, yang disebut Pergunungan Sarwat. Dia asal daripada situ. Anasah maula Rasulullah, ataupun cari dalam kitab gelaran dia Abu Masruh. Antara lain maula Nabi Safinah. Safinah nama betul dia Qais. Gelaran dia Abu Abdurrahman, ataupun satu lagi gelaran dia Abul Bukhturi. Kenapa dia dipanggil Safinah? Safinah bahasa Arab ni kapal besar, perahu besar. Sebab dulu dia yang tukang bawa barang-barang Nabi. Satu hari itu Nabi minta dia bentangkan serban dia, kain dia. Lalu Nabi doakan pada serban tu. Bila Nabi doakan pada serban tu, bila dia pakai serban tu, apa jadi tuan-tuan? Dia mampu memikul 5 hingga 6 ekor unta tanpa sedikit pun rasa berat. Kita bukan kata seekor unta, lembu pun mungkin tak mampu nak angkat. Sebab itulah dia digelar Rasulullah sebagai Safinah, perahu yang besar, lupa bawa barang-barang. Ada maula Nabi nama Safinah. Ada lagi maula Nabi nama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ni asalnya orang Madinah. Bila dia tengok Nabi hijrah, dia terus jatuh cinta dekat Nabi.
Sampai dia berpesan pada diri dia sendiri, tak ada benda lagi yang paling layak aku buat kecuali untuk menyatakan kecintaan pada Nabi ni. Aku kena serah diri aku kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Dan Nabi tak pernah menolak, menghampakan permintaan sesiapa pun. Rasulullah menjadikan dia ni Rabi'ah salah seorang maula dia. Dan bila lama dia berkhidmat dengan Nabi, Nabi pernah tanya, untuk membalas jasa baik kamu, lama dah kamu duduk dengan aku, berkhidmat dengan aku, mintalah apa saja yang kamu nak minta, insya-Allah aku akan tunaikan. Jadi dia minta ni sebab dia miskin, dia fakir. Sebab dia miskin, fakir, dia minta dari sudut benda-benda keduniaan. Jadi sebelum Nabi tunaikan, Nabi kata, boleh tak kamu minta sesuatu yang lebih baik, bukan untuk urusan keduniaan kamu, tapi minta untuk urusan akhirat kamu. Benarkah begitu wahai Rasulullah? Benar. Lalu dia minta apa dengan Nabi? Besar. Sama macam yang makcik tua minta dengan Nabi Musa tu kan. Wahai Rasulullah, mintalah, doakanlah aku ini dijadikan jiran kamu, teman kamu di syurga kelak. Bila dengar permintaan sebesar ni, Rasulullah tanya dia, kamu tak mau tukar dengan permintaan lain dah? Kamu tak mau tukar dah? InsyaAllah aku tak mau tukar dah. Betul, confirm nak yang ni? Yang nak ni. Wahai Rabi'ah, bantulah aku. Nabi kata, kalau kamu nak, kamu nak tu, bantulah aku dengan kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Cara kamu nak jadi teman aku, jiran aku di syurga, bantu aku dengan kamu memperbanyakkan sujud. Otomatik memperbanyakkan sujud ni maksud memperbanyakkan solat kamu. Sebab itulah kita tak hairan ulama-ulama besar, sahabat besar, tabi'in besar, memang kelaziman mereka pada waktu malam solat sunat, solat tahajud beratus-ratus rakaat tak berhenti. Dan satu lagi maula dia yang mungkin hak ni hilang, seolah-olah boleh kata hilang dalam arkib sejarah. Jarang muarikh atau sejarawan nak cerita, iaitu Abu Rafi. Abu Rafi. Abu Rafi ni dia sama level macam Salman. Kalau Salman ni sahabat Nabi yang berasal dari Parsi, Abu Rafi ni sahabat Nabi daripada Mesir. Sebab dahulu Nabi nak menghapuskan tribalism. Terkeluar istilah. Bila saya sebut tribalism, faham tak apa maksud tribalism? Faham? Apa faham? Tribalism ni macam ni lah. Tribalism ni luas. Salah satu bentuk tribalism, macam kita identifikan, kita letak kita ni satu suku tertentu. Contoh, aku ni suku ni hebat ni, suku ni gah ni. Lepas tu kita identifikan orang lain, kalau dia tu suku tu, dia tu kabilah tu. Biasanya tribalism ni dia terarah kepada fanatisme, taksuban. Kita ni suku ni memang suku kita hebat, kumpulan kita hebat, tapi kalau kabilah tu tak berapa hebat, suku tu tak berapa ganas. Tu antara tribalism. Jadi sebab itulah di kalangan sahabat-sahabat selalu menamakan Salman Al-Farisi, Salman orang Parsi. Jadi Nabi nak hapuskan tribalism ni, Nabi letak pada Salman apa? Salman Al-Muhammadi. Tu baca sejarah Salman. Salman Al-Muhammadi nak suruh dekatnya Salman dengan Nabi. Salman ni di antara orang yang dekat dengan Muhammad. Tak mau sahabat sebut Salman Al-Farisi. Nampak dia tu orang Parsi, tribalism tu wujud. Kita ni orang Arab lebih mulia, lebih tu dia orang Parsi. Macam juga Abu Rafi, nama betul dia Aslam Al-Kibti, orang duk panggil. Aslam orang Kibti, dia orang Mesir. Jadi Nabi panggil dia Abu Rafi. Nabi nak hilangkan tribalism tadi. Sebab tribalism ni dia maybe replacing nationalism lah. Dia boleh mengesampingkan, mengurangkan nationalism, fanatik dan kesukuan yang melampau. Jadi salah satu kehebatan Abu Rafi ni, Nabi pernah umum di khalayak ramai, di khalayak manusia. Sesiapa Nabi habaq ni depan orang ramai nak melihat kepercayaanku, amini, untuk diri aku dan keluargaku, maka kamu tengoklah pada Abu Rafi. Siapa nak tengok orang kepercayaan aku untuk diri aku dan keluargaku, tengok pada Abu Rafi.
Dia bangga Rasulullah umumkan benda tu tentang diri dia. Dan dia sebut 3 benda special, tuan-tuan. Abu Rafi ni, dia kata, aku ni manusia yang pernah berbai'ah 2 kali. Maksud dia bai'ah Ridwan sewaktu perjanjian Hudaibiyah tu, satu lagi bai'atul Aqabah. Selain daripada aku yang terlibat 2 kali perjanjian, aku terlibat dengan 2 kali kiblat. Maksudnya dia sempat solat dengan menghadap Masjidil Aqsa sebelum pindah kiblat, dan dia juga masih lagi hidup selepas berlaku pindah kiblat. Dan aku terlibat lebih daripada orang lain 3 kali hijrah. Apa maksud 3 kali? Pertama, hijrah ke Habsyah cari perlindungan. Yang kedua, hijrah dengan Nabi ke bumi Madinah. Yang ketiga, bila mana Ali, dia ni penyokong kuat Ali, berhijrah ke Kufah. Sayyidina Abu Bakar pemerintahan di Madinah, Umar memerintah di Madinah, Osman memerintah di Madinah, Ali memerintah di Kufah. Aku berhijrah di belakang Ali pergi ke Kufah. Tu dia sebut kelebihan-kelebihan dia, Abu Rafi. Dan kisah dia famous ni, kalau tuan-tuan perasan, waktu Rasulullah menghadapi masalah dengan isteri-isterinya. Kan waktu Aisyah difitnah tu, kan Rasulullah macam mengasingkan diri daripada isteri dia. Jadi orang yang teman Nabi, Abu Rafi inilah yang teman Nabi sewaktu Nabi mengasingkan diri dengan permasalahan isteri-isteri baginda. Itu antara maula-maula Nabi. Banyak lagi. Jadi kita perlu ketengahkan benda ni sebab jarang orang nak kenal. Okey.